Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi bini'mah tatimmus salihat. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tamu-tamunya tuan-tuan, mengambil kesempatan pada malam ini, marilah sama-sama kita memanjatkan serta kita merafa'kan, iaitu setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah kurniakan ke atas diri kita, baik dalam bentuk nikmatnya serta rahmatnya. Dikurniakan kita ini umur yang masih lagi panjang, kesihatan kita, kekuatan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keberkatan ke atas kita, tambah-tambahnya keberadaan kita dalam bulan yang mulia ini. Lama dah tidak berkuliah dengan tuan-tuan ni, nak rasa macam lain dah rasa. Tak tahulah ustaz rasa lain ke tuan-tuan rasa lain, mata kelabu ke apa tak. Tapi suasana tu macam lain rasa. Dah lama tak kuliah. Tak, kita duduk main belah-belah pantai timur. Tak, kuliah Selangor tak boleh. Hari ni alhamdulillah, syukur pada Allah dapat lagi jumpa tuan-tuan dalam majlis yang barakah ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila kita berada dalam bulan Syaban ini, tak lama dah tuan-tuan, 8 lagi kan, 8 hari lagi kan, betul? Okay, baik tuan-tuan, membicarakan dengan bulan ini seperti mana yang kita sedia maklum, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan bulan ni. Bukan Syaban saja, bukan Syaban saja. Kalaulah itulah tuan-tuan, sepatutnya kita bulan Syaban ni memperbanyakkan baca Quran. Kalau kita banyak baca Quran tuan-tuan, insya-Allah tak yakin dan percaya bahawa tuan-tuan akan berjumpa dengan salah satu surah yang tuan-tuan sedia maklum. Surah Quran ni mempunyai 114 surah. Okey. Bersamaan dengan 30 juzuk, 6,600 lebih ayat. Tuan-tuan akan jumpa dengan satu surah. Surah ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan cakap jumpa surah ni, permulaan dia ni tidak ada bacaan basmalah. Tahu basmalah? Dan diharamkan tuan-tuan baca basmalah pada surah ni. Tak boleh. Tak. Kalau tak silap ustaz, surah ini selepas daripada surah Al-Anfal, mam. Betul?
Al-Anfal ke Al-Kahfi? Al-Anfal. Dinamakan dengan surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih ila akhir ayat. Okay? Bara'atun, dia terus dengan ayat. Tidak ada. Tuan-tuan selok dengan surah-surah yang lain, ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini surah lain. Tiba surah Taubah, tidak ada basmalah. Tak tahulah sama ada tuan-tuan perasan ke tak perasan ke, ingat tak ingat, lupa. Tuan-tuan akan jumpa benda tu. Tak? Dan mesti tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa surah lain ada basmalah dan surah ni tak ada basmalah? Permulaan dia. Dan boleh baca basmalah, isti'azah di pertengahannya, tak ada masalah. Permulaan saja tidak dibenarkan. Tak? Ya, betul lah, Abalan. Oh, terus semak. Ui, dahsyat orang surah ni. Maknanya tak boleh nak menipu lah kita. Betul lah tu. Betul lah tu. Okey, baik. Surah ini tuan-tuan, surah yang berkaitan menceritakan kisah berkaitan dengan peperangan dalam bab perang. Okey. Kalau kita jumpa tuan-tuan surah ini, tuan-tuan buka, tengok, lihat pada ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Nak cerita bulan ni. Kalau dan lah, kalau tak dan pun to be continue next month lah. Atau next year pula lah. Dah lama tak jumpa, next year pula tu. Tak. Okey, baik. Jadi ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti mana difirmankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ni tengah ayat tuan-tuan ni. Ni ayat 36, bukan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca. Yang tak boleh pada mula saja. Okey. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Betul okey, baik. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Itu ayat dia. Tuan-tuan tengok, walaupun satu ayat, dia punya huraian tafsiran ni panjang berjela tuan-tuan. Tak sempat malam ni. Nak cerita masalah ayat ni saja, tak sempat. Cuma Ustaz nak kaitkan dengan bulan tadi. Bulan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni? Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca Quran tuan-tuan, tak? Cuba baca Quran ni bagus dah. Bagus tuan-tuan baca Quran ni. Tak, semangat baca Quran, belajar Quran bagus. Cuba tambah sikit. Tambah apa? Tak? Supaya memahami sedikit makna ayat yang kita baca tu. Kalau tak, kita baca sajalah tuan-tuan. Boleh, pahala pun boleh. Tapi tak samalah tuan-tuan baca Quran dengan memahami maknanya. Lain tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Lain. Orang contoh, Ustaz nak bagi contoh. Tuan-tuan solat, tuan-tuan baca dalam solat, tuan-tuan faham tak makna? Jangan cakap. Jangan cakap. Tak? Tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan faham tak makna tuan-tuan baca apa tu? Okay? Daripada takbiratul ihram sampai salam tuan-tuan baca rukun qauli tu. Tuan-tuan faham tak apa tu? Sah tak sembahyang dia? Sah, tak ada masalah. Sah je. Tapi apa rasa tuan-tuan baca buat ibadat dalam keadaan tidak memahami makna dia? Dia jadi ceroy tau, ceroy. Dia tak rasa lazat je. Dia tak rasa lazat. Berbanding orang yang baca Quran, dia hafal Quran, dia faham makna, beza. Kalau tuan-tuan tak percaya, try. Tuan-tuan rajinkan sikit tuan-tuan, cuba hafal makna tepi dia tu. Makna, buka tafsir, Quran tak ada lah. Mushaf dia tak ada tu. Tafsir, bukalah tafsir mana-mana pun. Tuan-tuan hafal sikit makna dia tu. Kalau Fatihah, tuan-tuan hafal Fatihah, makna Fatihah sampai 7 ayat tu. Tuan-tuan try baca dengan tuan-tuan hafal ayat dan makna, lepas tu terus sembahyang.
Beza tak dengan tuan-tuan sembahyang dulu tak faham makna, tuan-tuan baca saja? Ada beza tak? Lain tuan-tuan, dia akan rasa lain. Memang lain. Nah, dia rasa kelazatan salat tu. Lazatnya salat tu. Tu tuan-tuan tak menghayati isi kandungan dia tu. Tak hayati lagi. Tu panjang cerita tu nak sebut tu. Tapi tak apalah, dia kata sesungguhnya kata Allah Ta'ala ni inna iddatash syuhur, okay, bilangan bulan-bulan di sisi Islam, dalam Islam, mengikut ajaran Islam, agama kita, ialah 12 bulan. Iddatash syuhur di sisi Allah, indallah di sisi Allah, la Ithna asyara syahra. Isnain, 2. Asyara, 12. Isnaini asyara syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, dalam agama kita. Betul? Perkiraannya bermula daripada kuat sikit tuan-tuan. Betul dah tu. Muharram. Betul? Muharram ke Muharram? Tak apa, nak betul. Ni tanggungjawab ustaz mari. Bukan nak mengaibkan orang, beri ilmu. Daripada duduk rasa syok sendiri berpuluh tahun umur dia, dah lain hari ni sebut. Kita sebut mengikut logat kemelayuan kita, Muharram. Marah orang tuan-tuan kata orang haram gitu, Muharram. Pelempang dapat ni tuan. Tak, Arab, sebutan Arab, pinjaman kata bahasa Arab tu, Muharram. Ra, Imam Hafs An-Asim tidak dibaca ra dengan ra. Tuan-tuan tak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hafs An-Asim tidak membaca ra dengan ditarkikkan ra. Tak. Tuan-tuan kena baca dengan ditafkhimkan ra. Kenapa tu? Jadi muharra. Tafkhim makna apa? Menebalkan sifat ra tu. Muharra, bukan muharrar. Walaupun ada riwayat imam-imam yang lain. Tapi ustaz bercadang, ada sekira dijemput untuk jadi imam tarawih lah, tapi tak boleh, minta maaf tuan-tuan jadual ustaz dah pack. Tahun ni memang keluar. Cadang nak baca tarawih dah menggunakan riwayat Hamzah. Tak nak baca dah tarawih guna Imam Hafs An-Asim. Yang biasa tuan-tuan, dengan biasa tak? Kita nak tukar riwayat yang lain. Qiraat Hamzah. Macam mana qiraat Hamzah? Tak apalah. Imam kita pun boleh baca, tak ada masalah. Sebut je qiraat Hamzah. Settle. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dia kata fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum. 12 bulan, perkiraannya yang tamu saya sebut tadi bermula daripada Muharram, berakhir dengan bulan Islam, bulan Hijrah. Muharram akhir dengan biar betul tuan-tuan ni. Januari akhir dengan pandai. Dahsyat. Memang dahsyat tuan-tuan. Bulan orang putih tuan-tuan boleh ingat. Bulan Islam tuan-tuan teringat. Dia memang dahsyat. Lain macam pula bunyi malam ni. Perkiraan Muharram berakhir dengan Zulhijjah. Itu Zulhijjah. Ni ustaz tak tebuk lagi tuan-tuan. Tengah-tengah bulan apa? Tengah-tengah. Antara bulan Muharram dengan Zulhijjah, tengah-tengah tu ada 12 bulan. Yang ke-6 tu, yang kelima ke-6 tu bulan apa?
Itu memang mata ke belakang lah. Juling sampai ke belakang lah mata. Ish, bulan apa ni? Okey ni? Baik. Ada 12 tak nak sebut kejap lagi. 12 bulan sehingga bulan Zulhijjah. Okey, baik. Antara 12 bulan, Ustaz sebut dah tadi, kalau bulan Masihi, okey, orang putih. Tak, Januari hingga Disember, tak nak layan lagi. Itu malah nak layan dah. Nanti dah lekat kepala otak dah. Nak layan masalah bulan Islam. Okey. Dalam bulan Islam ni Nabi SAW bersabda. Dia kata apa tuan-tuan? Nabi kata apa? Nabi kata dah 12 bulan tu. Rajabu syahrullah. Rajabu syahrullah. Ni tak habis ni. Nak pendekkan cerita. Okey. Rajabu syahrullah, bulan Rajab disebut bulan apa? Bulan apa tuan-tuan? Rejab ke Rajab? Kita orang Melayu ke orang Arab? Nanti nak mati dan cakap Melayu ke Arab. Maksud dalam nanti cakap Arab je. Ni kalau sebut ni rejab ni malaikat tahu ni orang Malaysia ni apa ni. Ar-Rajab, Rajimba. Ejaan dia, Rajimba, Rajab, bukan re. Tuan-tuan belajar Quran kat mana ra bunyi re? Ra bagi atas bunyi re, tuan-tuan belajar dengan tok guru mana ni? Jadi re pula dah. Rajabu syahrullah. Tuan-tuan nak tahu Nabi sebut Rajab ini, Nabi kata bulan Allah. Lepas dah Jian. Bulan Rajab dah lepas dah. Bulan Allah. Tuan-tuan faham tak makna apa bulan Allah? Habis tu bulan lain bukan bulan Allah ke macam mana? Muharram bukan bulan Allah? Tak. Zulqa'dah bukan bulan Allah? Syawal bukan bulan Allah? Nabi kata Rajabu syahrullah, bulan yang istimewa yang terdapat dalam 12 bulan itu. Tak. Salah satunya Nabi kata Rajabu syahrullah. Bulan tu tuan-tuan, sepatutnya bila dengar begitu kita berebut nak datang melakukan ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab bulan Allah je. Kalau buat ibadat, tuan-tuan tak boleh fikir ke apa tu? Macam mana ibadat yang kita buat dalam bulan Rajab tu? Kan Nabi kata Rajab syahrullah. Rajab tu bulan Allah. Macam mana kalau kita buat ibadat dalam bulan tu? Tuan-tuan rasa macam mana ibadat tuan-tuan? Pahala tu tak dapat ke macam mana? Sepatutnya tibanya bulan mulia ni Rajab, tak, kita dah buat persiapan awal untuk datang beramai-ramai ke rumah Allah. Beramai-ramai ke rumah Allah walaupun kita masih lagi dalam SOP ni. Tak apalah, ikut dulu peraturan yang ada ni dulu. Ikut dulu. Tak, jangan buat alasan bukan tak nak datang ustaz. Tak, satu orang je boleh. Jangan buat alasan gitu. Tahun-tahun lepas pun macam tu juga. Tahun lepas pun tak ada SOP tahun lepas kan. Puasa tahun lepas ada dah. Ada dah. Puasa yang 2 tahun lepas, yang sebelum PKP, orang macam mana datang ke rumah Allah bila tibanya bulan Rajab? Bila masuk tahun lepas, tak boleh datang ustaz, tak boleh datang dah. Ada SOP, ada terhad pula dah, berpuluh orang, 3 orang, 6 orang, 9, macam-macam lah ustaz. Jangan jadikan itu sebagai alasan tuan-tuan. Walaupun tidak dibenarkan, boleh buat kat rumah tak? Tarawih boleh buat kat rumah tak? Mana? Masalah kita darurah. Tak boleh nak datang. Darurah, ada maslahah, ada masalah. Tak, baik. Jadi tuan-tuan, tak. Bila Nabi kata begitu,
Sepatutnya bermulanya bulan Rajab persiapan awal untuk kita apa? Tuan-tuan, bila sebut bulan Rajab, Mam, orang fikir apa? Tuan-tuan, apa tuan-tuan fikir dalam kepala otak tuan-tuan ni? Bila sebut je bulan Rajab, apa tuan-tuan fikir? Mam, kita ni baru nak masuk bulan Rajab dah, Mam. Apa tuan-tuan fikir? Ji, apa orang fikir bila kita sembang tentang bulan Rajab? Ji, tak lama dah, 2-3 hari lagi kita nak masuk bulan Rajab dah. Apa dalam kepala otak dia main ni? Memang baguslah jalan. Orang akan duk fikir bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan tu bulan untuk apa? Puasa lah. Maknanya bila orang sebut je bulan Rajab, orang akan fikir puasa. Nanti kejap. Bila sampainya bulan puasa Ramadan, orang fikir apa? Dia cakap dah. Jawapan tuan-tuan ni daripada Kuala Lumpur, Selangor sampai ke Terengganu memang samalah. Tuan-tuan dah bincang ke apa? Memang dah sepakat dah ke apa? Online. Oh. Sama je, sama. Masuk ustaz duk mengajar di Pahang tu merata tuan-tuan, jawapan sama je. Macam mana boleh sama ni? Nak kata meniru ke apa? Masuknya Rajab, orang fikir Ramadan nak puasa. Bila orang cakap tentang nak puasa, orang fikir nak raya. Syawal, orang nak raya. Lepas Syawal, orang fikir apa? Haji pula. Korban pula. Yang ni lain sikit. Ni lain sikit. Tuan-tuan sedar tak Nabi kata? Rajab syahrullah wa sya'banu syahri. Wa sya'banu syahri. Rajab tadi bulan Allah. Siapa yang melakukan ibadah ganjaran pahala, masya-Allah, dalam bulan tersebut. Wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban tu Nabi kata bulan aku. Kalau tak silap, isteri baginda Nabi SAW pernah berkata, aku tidak pernah melihat suami aku berpuasa begitu banyak dalam bulan yang lain. Tak, kecuali bulan Sya'ban. Sepatutnya kita sebut, bila sebut bulan Rajab, kita dah fikir dah, mana puasa kita yang kita tinggal dulu, mana? Tuan-tuan kira belum? Tuan-tuan dah kira belum? Yang tuan-tuan masa tuan-tuan muda dulu, tuan-tuan pernah tinggal puasa tak? Tuan-tuan ada fikir tak benda tu? Bila masuk je bulan Rajab, tuan-tuan ada fikir tak? Masa muda-muda dulu tinggal puasa, tuan-tuan kira tak berapa hari sebelum datang Ramadan ni? Dan umur sekarang tuan-tuan berapa dah? Masya Allah. Tuan-tuan nak qada tu puasa tuan-tuan, tuan-tuan nak bayar fidyah tuan-tuan, berganda tuan-tuan fidyah tu tuan-tuan. Qada sama je, tuan-tuan fikir apa, ingat berapa hari tuan-tuan apa ni tinggalkan puasa, tuan-tuan qada dah sampai habis. Sebelum masuk Ramadan akan datang tuan-tuan, tuan-tuan kena bayar dulu tuan-tuan. Kalau tak berganda nanti. Secupak jadi 2 cupak. Darat dengan umur tuan-tuan berapa lama dah tuan-tuan tak qada ni? Sibuk nak buat puasa sunat lah. Sibuk nak buat puasa sunat. Tetapi qada tidak buat. Hebat dia ni nak buat puasa sunat. Hutang tak bayar. Macam mana tuan-tuan? Pernah saya terfikir benda tu? Ni muhasabah untuk yang cakap juga ni tuan-tuan. Muhasabah diri. Ustaz tak kata siapa-siapa, kita umum general, supaya kita ambil peringatan. Betul ke? Aku ada tinggal tak dulu? Cuba tengok. Kan mati besok kita, Masya Allah. Macam mana kita? Baru pening kepala nanti esok. Kalau dah mati esok, pening kepala, baru nak kira masa tu. Masuknya bulan Rajab, fikir dah. Qada dulu, qada. Saya tak ingat dah Ustaz. Banyak sangat sampai terlupa. Tak tahu nak kira dah. Qada. Sampai bila nak kena qada? Dah tak tahu. Sampai tuan-tuan akan rasa bahawa rasa banyak dah qada. Dia akan terlintas di hati tu. Rasa dah banyak qada ni. Tiap-tiap hari qada, tiap-tiap hari qada. Puasa rasa
3-4 tahun, 5 tahun dah puasa qada. Rasa macam habis dah rasanya. Bila tuan-tuan dah rasa terlintas di hati tuan-tuan begitu, berhenti qada. Selagi tuan-tuan rasa syak, rasa ada lagi ni, rasa macam banyak lagi ni, qada. Sama tak dengan solat? Sama. Tuan-tuan lama nak tak solat? Qada. Sibuk nak buat benda sunat, hutang tak bayar. Sama juga. Sama juga tuan-tuan. Okey, baik. Wa sya'banu syahri. Okey, wa sya'banu syahri. Sebelum datang bulan Ramadan ni, dan bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ramadhanu syahru ummati. Wa ramadhanu syahru ummati. Ramadan itulah bulan umatku. Ustaz nak flashback balik, nak ulang sikit. Tadi Ustaz sebut tadi, bila cakap tentang Rajab, dia orang akan ingat puasa Ramadan. Okey, Ramadan. Tuan-tuan sedar tak? Sebab tu Nabi SAW sebut, tuan-tuan sudah tertinggal 1 bulan. Ghairah. Tak salah nak tunggu Ramadan, suka gembira nak tunggu ketibaan Ramadan datang. Tak salah. Ghairah sangat sampai terlupa 1 bulan. Nabi kata apa? Yang tengah tu, bulan Syaban. Orang tak bincang pun tentang bulan Syaban. Orang tak pernah bincang pun bulan Syaban. Ramadan, nak puasa dah. Tunggu nak puasa. Tak sedar bulan Syaban tu dalamnya Allah, Nabi kata bulanku. Macam mana tuan-tuan beribadah dalam bulan tersebut kalau Nabi kata bulan tu bulan aku? Pahala dapat tak? Syafaat je. Bukan puasa saja. Ni. Baca Quran. Baca Quran tuan-tuan, banyak baca Quran. Tinggallah 2-3 bulan ni tinggal dulu ataupun kurang dulu baca paper, baca Facebook. Kurang. Bukan kata tak tu. Kurang dulu. Banyak baca Quran dalam bulan Syaban ni tuan. Banyak puasa. Banyak mengeluarkan sedekah. Bersedekah. Orang panggil sini sedekah. Itu satu hal, sedekah. Sedekah. Sedekah bahasa kita. Tak apalah, fahamlah tu. Perbanyakkan sedekah. Kenapa banyak sedekah? Tuan-tuan ada masalah tak? Ada tak masalah yang duduk main dalam kepala otak tuan-tuan, masalah payah nak hilang itulah. Cuba tuan-tuan sedekah. Ubatilah penyakit kamu itu kata Nabi dengan bersedekah. Siapa-siapa yang banyak penyakit, tak kira dah. Dia tak sebut spesifik pula penyakit apa. Siapa-siapa yang banyak penyakit tuan-tuan, Nabi kata perbanyakkan sedekah. Jangan kedekut. Sekadar yang termampu. Nak sedekah macam orang kaya, tak mampulah kita tuan-tuan. Kita belum jadi kaya, dia dah kaya dah. Sedekah dia lain kita. Itu tak terkira nilai tu. Tak semestinya orang nak sedekah 10,000, kita nak sedekah 10,000. Tengok diri sendirilah, ukur baju badan sendiri. Sekadar termampu. Niat di hati tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyucikan hati jiwaku, menghilangkan segala penyakit, menghilangkan segala apa benda yang mengganggu kita, menyebabkan pemikiran kita ni terganggu, ada masalah besar. Sedekah. Ambil peluang Syaban, ambil peluang. Jangan nak tunggu Ramadan sahaja tuan-tuan. Orang duk tunggu Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Tak nak kongsi dengan tuan-tuan dah, nak tanya. Tak. Bukan nak tanya soal yang nak mengaibkan tuan-tuan, tidak. Berkongsi, berdialog. Ustaz suka juga sekarang nak ubah cara sikit je. Tak nak dah mengajar syok sendiri. Ustaz tak nak mengajar dah syok sendiri. Kita je yang duk mengajar. Macam cakap seorang je. Nak ubah sikit, nak ada interaksi.
Tak, biar hidup. Apa tujuan tu? Tuan-tuan boleh jawab ke, tuan-tuan tak boleh jawab ke, tu nombor 2 cerita. Kita nak soal jawab tu sebab apa? Untuk menghidupkan majlis. Kalau tak sunyi, senyap. Masuk waktu dah. Kita nak habis ni je ni. Nak habis Ramadan ni. Nak habis cerita, kita berhentilah. Okey, baik. Apa ni? Kenapa kita fikir bila bulan Rejab kita fikir puasa? Tadi saya tanya tadi, kenapa bila masuk bulan Rejab apa main kepala otak kita? Tuan-tuan kata Ramadan. Kenapa tuan-tuan fikir Ramadan? Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan fikir Ramadan? Ha? Kenapa tuan-tuan fikir tentang puasa bila datangnya Rejab? Kenapa tuan-tuan fikir tentang puasa bila datangnya bulan Rejab? Tuan-tuan kongsi. Nak? Tak apa, tak boleh jawab, tak apa. Ustaz jawab. Tu untung tu. Tanya dulu tak boleh jawab, saya jawab lah. Tak? Sebab tuan-tuan, orang duk berebut nak tunggu Ramadan sebab bila sampai bulan Ramadan, amal ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan tu Allah Ta'ala bagi ganjaran yang berlipat ganda tau. Buat satu dapat dapat apa? Adakah kerana itu kita beribadah? Persoalannya, adakah kerana itu kita beribadah dengan meninggalkan ibadah-ibadah pada bulan yang lain? Adakah kerana itu kita bulan lain tak datang? Tak seramai bulan Ramadan. Tiba bulan Ramadan penuh. Adakah kita buat ibadat dalam bulan Ramadan kerana nak dapat gandaan pahala itu? Dan kenapa tidak dibuat dalam bulan yang lain? Kerana tak dapat gandaan pahala ke macam mana? Tengok. Ibadah orang-orang yang, minta maaf tuan-tuan, ibadah orang-orang yang tamak. Duk kerja yang banyak berlipat ganda tu, yang belakang tinggal. Bulan lain ada pahala juga. Tapi tak datang bulan lain, Ramadan datang. Datang pun apa lagi? Seminggu. Seminggu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok. Ni tambah-tambah PKP apa SOP pula ni. Berapa orang lagi boleh muat surau ni? SOP? 250. Oh, amat dah tu. Tak apa. 250. Ustaz berkeyakinan penuh lah, Mam. Seminggu Ramadan, 7 hari Ramadan, tinggal 40 orang biasanya. Tinggal 40 orang biasanya. Ini realiti. Mana-mana tengok. Kenapa jadi begitu? Sedangkan ganjaran pahala yang Allah Ta'ala sebut, wa akhiruhu itqum minan nar. Nak capai 10 malam terakhir, dijauhkan daripada seksa api neraka. Nak mendapat apa? Dapat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya pada malam tersebut, inna anzalna fi Lailatul Qadr, diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, tak faham ni? Tak tengok Quran ni? Takut salah. Tapi Tuhan tanya, betul tak dia kan? Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Betul? Tuhan tanya dalam ayat tu, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tengok. Ayat belakang tu ada question mark belakang tu. Ayat persoalan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kamu duk sembang-sembang sangat Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kamu tahu ke Lailatul Qadar tu apa? Yang duk lari tu kenapa? Yang duk lari tak sempat habis Ramadan habis tu, 7 malam pertama dah hilang dah, separuh dah tinggal. Ini nak kira macam mana ni? Sembang mulut je ibadat. Mana ibadat sampai di mulut je lah, bukan buat. Enggak. Tuan tanya tu, kamu tahu ke malam wa ma adra kama Lailatul Qadr? Adakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu malam apa?
Tengok ji, Allah Ta'ala didik kita, Allah Ta'ala ajar kita. Dibagi soalan, dibagi jawapan. Ada baca ayat seterusnya tu, ada jawapan bawah tu, ayat ketiga tu. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Tu jawapan dia. Tuan kau masuk periksa ni jawab memang mantaplah jawab. Sebab dalam Quran tu dah ada dah jawapan. Soalan ada, jawapan ada. Kita tak faham makna tu masalah. Lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar itu siapa dapat? Khairum min alf syahr, terlebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa? Tanazzalul malaikatu waruh. Sebab apa? Tanazzalul malam yang dapat Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah. Pada malam tu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat turun. Waruh, Ruhul Qudus ada sebut. Ada kata Jibril. Fiha biizni rabbihim min kulli amr, membawa perkhabaran yang baik kepada kamu pada hari keesokannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, selamat sejahteralah kamu. Salamun hiya hatta, hari subuh kepada hingga matla'il fajr, keluarnya fajar. Pada malam itu sehingga keluarnya fajar. Siapa-siapa yang melakukan ibadah pada malam tersebut, kenapa ditinggalkan 10 malam terakhir? Ini ibadat yang pening kepala. Siapa buat ibadat itu saya pening kepala? Tak tahu kenapa jadi gitu. Duk kerja depan, tinggal belakang. Tak. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Tak. Nak pun dia kata ni. Mohon maklum jika jemaah mempunyai sebarang soalan boleh ajukan ke nombor WhatsApp. Ada di sini tak? Ambil lah situ. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sini dulu, kita tangguh dulu majlis ilmu kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita dalam bulan Syaban ini, sehingga Allah Ta'ala beri keberkatan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah aku kurniakanlah kepada keberkatan pada bulan ini Syaban, wa ballighna Ramadan, sampai ke bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan dan kedhaifan diri sendiri. Tuan-tuan, perbanyakkan kita beristighfar, tuan-tuan perbanyakkan kita berselawat ke atas Nabi. Jangan keringkan bibir kita dengan istighfar dan selawat. Tunggu nak datang malakul maut baru nak selawat, tuan-tuan, terlambat. Tangguh ngebacaan tasbih kafarah dan suratul as, dan kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.